Saya Nur Hasanah Diana binti Khairul bernombor metrik 065954. Apakah hasrat seseorang dalam hidup ini? Setiap manusia harus jelas dalam menentukan apa yang dimahukan dalam hidup ini. Ada yang mengutamakan kebahagiaan mental, kemasyhuran dan kekayaan. Walau bagaimanapun, setiap manusia harus berbalik kepada matlamat utama, iaitu sebagai makhluk yang mengabdikan diri kepada Allah. Dari awal lagi sudah fokus tentang isu ini. Tema untuk mencapai kebahagiaan telah diketengahkan oleh ahli falsafah semenjak zaman Socrates hingga hari ini. Aristotle mengekenalkan pendekatan berfikir terhadap sesuatu hakikat tertinggi atau realiti seseorang itu boleh mencapai kebahagiaan. Berdasarkan perspektif falsafah, beliau cuba menghubungkan peranan manusia yang menggunakan akalnya yang bertindak sebagai manusia ergon untuk mencapai kebahagiaan yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk lain. Berkaitan dengan pengambilan vaksin pada masa pandemik ini, terdapat segelintir masyarakat yang enggan mengambil vaksin kerana tidak percaya dengan tahap keberkesanannya. Seteru amat wajar tindakan untuk mengekang penularan wabak yang belum nampak lagi cahaya penghujungnya ini akan berjaya. Tetapi kita harus yakin dan percaya dengan usaha setiap pihak dalam menangani isu ini. Mereka yang mempunyai matlamat hidup yang jelas mengenai kehidupan ini akan bersama dalam menjayakan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan subtopik sistem kepercayaan. Sebenarnya, apa itu sistem kepercayaan? Ramai orang tahu, tapi tak ramai orang yang faham sistem kepercayaan ini dengan konsep insight. Okey, sistem ini dapat didefinisikan secara umum, yakni akuan benar seseorang terhadap sesuatu perkara. Biasanya, apabila seseorang itu telah menaruh kepercayaan mereka terhadap sesuatu perkara itu, maka akan disertai oleh satu perasaan, yakni perasaan yakin atau pasti dalam diri mereka terhadap sesuatu perkara berkenaan. Selain itu, dalam konteks agama pula, kepercayaan adalah sebahagian daripada batu asas dalam pembangunan moral. Kepercayaan ini dikenali sebagai akidah dan iman. Lazimnya dihubungkan dengan keyakinan masyarakat bahawa makhluk atau zat memiliki kekuatan mereka yang alamiah. Contoh jenis-jenis kepercayaan, kita ada animisme, dinamisme, totemisme, politisme, penteisme dan monoteisme. Maafkan saya kalau pronounce dia berbeza. Persoalan dia, apa pula kaitannya sistem kepercayaan ini dengan vaksin? Baru-baru ini, viral kes mengenai guru kena kurung dalam tandas akibat menolak vaksin. Kalau kita kaitkan balik dengan kepercayaan agama seseorang itu, barangkali terlalu kuat sehingga kan tidak percaya bahawasanya pengambilan suntikan vaksin ini bukanlah dapat mengelak daripada jangkitan tersebut berlaku, namun dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 ini. Anti vaksin beralasan bahawa tidak suntik pun sihat, tak mati pun. Anda pasti? Assalamualaikum, nama saya Nur Fatia binti Muhammad Yunus 068072. Hari ini kita akan membicarakan sifat dan kewujudan Tuhan. Sifat dan kewujudan Tuhan dapat dinilai daripada berbagai perspektif. Menurut perspektif agama dan kepercayaan, tidak dapat dibezakan, setiap agama mempunyai kepercayaan. Salah satunya ialah wujudnya Tuhan. Tuhan wujud dalam keadaan tidak mempunyai fizikal, tidak memenuhi ruang, tidak mempunyai jisim atau cirim. Tuhan adalah zat yang tidak beranak dan tidak diberanakan dan menjadi satu panutan, keimanan dan keyakinan menurut pahaman umatnya. Menurut pandangan saya, ada sesetengah orang yang tidak percaya pada falsafah sains yang membuktikan bahawa vaksin itu boleh menyembuhkan. Mereka tidak percaya mungkin kerana kajiannya itu dibuat terlalu cepat, tambahan ada kes kematian yang menyebabkannya. Dari sudut falsafah, tindakan mereka itu ada betulnya kerana mereka tidak was-was dengan sains yang membuktikan ajaran materialism. Mungkin mereka lebih kepada fahaman metafizik yang mendalam bahawa mereka percaya ini adalah ujian Tuhan dan tanpa vaksin pun boleh menyembuhkannya. Golongan anti-vaksin ini mungkin keyakinan dan kepercayaan mereka pada Tuhan itu lebih tinggi, bahawa ujian itu datang daripada Allah dan Allah jugalah yang mampu menyembuhkannya. Bukannya saya mengatakan bahawa orang yang mengambil vaksin itu tidak tinggi keimanan yang kepada Allah, akan tetapi mereka mengambil vaksin kerana mereka percaya bahawa setiap penyakit itu perlu ada ikhtiarnya.
Apa yang dapat disimpulkan dari sudut falsafah Islam, Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa Tuhan itu melakukan apa yang dikehendakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakirin bin Yahya. Saya ingin menerangkan tentang ateisme dan egotisme. Okey, ateisme ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu atheist yang bermaksud tanpa Tuhan. Aliran ini tidak percaya atau kurang kepercayaannya terhadap kewujudan Tuhan. Pada pandangan barat, saya mengambil contoh pandangan barat Stephen Hawking pada tahun 1942. Ia menerima ateisme ini kerana beliau berfikir logik akal itu lebih sempurna daripada memikirkan tentang kewujudan Tuhan. Seperti di dalam buku beliau yang bertajuk Is There a God? Okay, seterusnya, sebagai contoh untuk masa sekarang, dia ni seperti orang yang tidak mahu vaksin, iaitu mereka tidak percaya vaksin itu mampu untuk menyelamatkan mereka daripada kena COVID-19. Sebab itu mereka juga tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Ia seperti sama sahaja, iaitu mereka tidak percaya tentang kewujudan Tuhan itu. Sebab itu mereka tidak mahu menerima vaksin tersebut. Okay, seterusnya kita akan pergi ke egotisme, iaitu berasal daripada perkataan Greek iaitu gastos. Fahaman ini berpandangan bahawa manusia tidak boleh mengetahui adanya Tuhan ataupun tidak ada fahaman manusia terhadap Tuhan. Okey, seterusnya theisme. Ianya juga berasal daripada perkataan Yunani iaitu theos ataupun theoi yang bermaksud Tuhan. Aliran ini percaya Tuhan itu ada, Tuhan adalah sebab bagi yang ada di alam ini dan segalanya yang berdasarkan kepada sebab yang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang apa itu agama, monoteisme dan politisme. Okey, monoteisme ni merupakan agama yang berasaskan tauhid. Macam mana kita nak tahu? Okey, agama tauhid ni dia mempercayai satu Tuhan. Contohnya apa? Contohnya agama kita lah. Agama Islam kan. Selain daripada itu, agama Kristian, agama Yahudi, agama Sikh. Okey, bagi monoteisme pula, ianya antonim bagi monoteisme, iaitu mereka mempercayai lebih daripada satu Tuhan. Contohnya agama Hindu. Isu semasa kami berkaitan dengan aktivitas, apa kena aktivitas dengan agama Kita ambil basic je lah macam agama kita lah, agama Islam kan. Semua orang tahu yang babi ni haram dari segi daging dia, susu dia, keturunan dia. Nak sentuh pun kita tak boleh. Okey, ada yang percaya bahawa asal ni diceritakan menurunkan darah atau DNA babi. Okey, yang menyebabkan banyak masyarakat Islam yang tak mahu dan tak setuju untuk divaksin. Jadi lahirlah kelompok yang tak nak divaksin. Okey, kesiannya keluarga mereka, keturunan dia orang yang nak belajar dekat luar negeri terpaksa ikut keluarga untuk tidak ada vaksin dan tidak tercapai cita-cita.